أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersama-sama kita berkumpul pada pagi yang barakah ini. Semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan bagi diri kita keimanan dan ketakwaan, berikan kita hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita beroleh ilmu-ilmu yang barakah dan semoga mudah untuk kita beramal dengannya, menjadi bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Juga yang saya kasih, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, sahibul fadilah, fungsi pada Masjid Ibn Abbas serta ahli jawatankuasa, serta semua hadirin hadirat, muslim muslimat, haji-haji, hajah-hajah yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sentuh ayat 54 daripada surah Al-Baqarah. Sebelum itu marilah sama-sama kita membacanya, semoga beroleh keberkatan daripada Allah SWT. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertawaklah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani. Sadaqallahu azim. Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita lihat kembali pada ayat ini, Allah meneruskan lagi dengan menceritakan tentang bagaimana mereka, iaitu kaum Bani Israel, melakukan kesesatan dan kemelampauan, dan mereka ini telah pun terjerumus kepada syirik, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala, yang disebut kat situ ijl,
iaitu anak lembu, patung anak lembu. Makanya maknanya setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka telah melihat sendiri kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun, tetapi masih lagi mereka tidak sedar dan mereka tidak sabar menunggu, kerana Nabi Musa alaihissalam pergi selama 40 malam untuk menerima revelation daripada kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, jika kita rujuk balik pada kuliah kita yang pertama sekali, saya telah terangkan bahawa Imam Hasan Al-Basri merupakan mufassirin yang terkenal, yang memang maknanya banyak di antara tafsir-tafsir yang terletak dalam tafsir lain. Beliau merupakan anak murid kepada Abdullah ibnu Mas'ud, yang mereka ni diletak di mana? Di Iraq. Maka kata-kata ini, kata Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri, adalah kepada Bani Israel yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata-kata yang telah kita bacakan tadi, maknanya dia disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Nabi Musa kata, wahai kaumku, sungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, zalim terhadap diri kamu. Maka kata Imam Hasan Basri, kenapa disebutkan zalim itu? Kerana mereka telah melakukan dosa yang amat besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam sebuah ayat yang lain disebutkan di dalam surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Disebutkan oleh Luqman Al-Hakim, dan Allah SWT mengambil kata-katanya, menyebutkan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, wahai anak yang ku sayangi, janganlah kamu di nasihat anak dia kata, janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Zalim ini bermaksud meletakkan satu bukan pada tempatnya, dengan arti kata sepatutnya meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat yang teragung untuk disembah. Tak ada benda lain yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang kita sebutkan dalam syahadatain kita, bila mana kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ilah bermakna tiada lagi yang layak disembah, yang layak dirukuk, yang layak disujud, yang layak bergantungnya kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pergantungan kepada sesuatu yang lain membawa kepada syirik, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya pada kisah ini, mereka ini telah melakukan kezaliman bukan kepada siapa-siapa. Tidak mereka zalim pada mana-mana kaum yang lain, tidak mereka zalim kepada Allah, na'udzubillah, kerana Allah ni jauh daripada perkara tersebut, tapi mereka telah zalim kepada diri sendiri. Maka disebutkan oleh para ulama, kezaliman manusia ini hakikatnya bila mana dia syirik pada Allah SWT, dia zalim terhadap diri dia. Dan juga dalam masa yang sama, orang yang melakukan dosa, dia tidak zalim pada orang, tapi sebenarnya dia zalim pada dirinya sendiri. Sebab tu Allah sebut pada Nabi Musa, menyebutkan innakum zalamtum anfusakum, kamu wahai kaumku telah zalim terhadap diri kamu sendiri. Sebab apa? Kamu telah berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berpaling daripada Allah membawa konsekuensi yang amat besar, iaitu akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang lain yang merasakan azab melainkan pelaku kepada dosa tersebut. Makanya ini yang disebutkan dalam ayat ini oleh Imam Hasan Al-Basri. Makanya melakukan dosa itu adalah kezaliman pada diri sendiri. Dan kerana sebab apa? Sebab dia sendiri yang menjerumuskan diri dia kepada neraka Allah Subhanahu Taala, ataupun kepada azabun alim, disebutkan dalam Quran, azab yang amat pedih daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, di sini kita lihat beberapa kalimah yang juga penting untuk sama-sama kita bahaskan. Antara yang pertamanya disebutkan bila mana Nabi Musa AS sebut kepada kaumnya. Ini berlaku bila selepas Nabi Musa turun daripada bukit Tur Sina.
turun daripada bukit tersebut, makanya disebutkan mereka ini sedang asyik sembah patung anak lembu ni. Disebutkan oleh Ustaz Imran semalam tentang ayat sebelum ni juga menceritakan tentang sebut bagaimana mereka ini menyembah selain daripada Allah SWT. Dan jagi kita masuk kisah lebih detail insya-Allah. Dan pada ketika itu Nabi Musa berpesan kepada mereka bila mana mereka bittikhadikum, dengan mereka mengambil, kamu semua mengambil al-ijlah. Al-ijlah maksud macam patung lembu yang mana dibuat daripada emas. Kemudian disebut fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu semua kepada bari'ikum. Di sini ada perkataan bari'ikum. Bari'ikum datang daripada asma'illahil husna, iaitu al-bari'u. Al-bari'u merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bari'ikum ini adalah fa'il. Allah SWT menggunakan perkataan fa'il, pembuat. Apakah makna bari'? Bari' ini membawa maksud, ada dua maksud yang mendalam tentang bari'. Yang pertama sekali disebut oleh Imam As-Suyuti bahawa al-bari'u itu membawa maksud khalik, tetapi lebih mendalam daripada khalik. Jadi kita rungkai sedikit situ. Mengapa Allah gunakan bari' daripada menggunakan perkataan khalik? Allah boleh juga menggunakan di sini fatubu ila khaliqikum, maknanya kembalilah kamu, taubatlah kamu kepada pencipta kamu. Tapi Allah guna bari'u sebab apa? Yang pertama sekali, al-bari'u membawa maksud yang telah merencana, yang telah mengatur setiap semua perkara yang berlaku di atas dunia sebelum semua kejadian ni jadi. Maksudnya apa? Allah telah pun tahu sebelum, semasa dan selepas ini. Itu bari'u, dan Allah yang merencananya, al-bari'u. Yang kedua, al-bari'u membawa maksud mencipta sekalian, dan setiap pelusuk makhluk ini semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pun Allah meniru mana-mana daripada yang lain. Maknanya Allah cipta, makna penciptaan disebutkan bari'u itu disebut sebagai bentuk penciptaan yang sangat harmoni, yang mustahil dibuat oleh mana-mana makhluk yang lain. Contohnya langit, bumi, bulan dan sebagainya. Jadi ini sebab Allah gunakan perkataan bari', dan bari' itu juga merujuk kepada diri manusia, insan, yang mustahil dicipta oleh insan yang lain. Maka bari' itu hanya khusus kepada Allah SWT. Allah gunakan perkataan ini yang membawa makna pencipta, tetapi lebih mendalam daripada maksud pencipta tersebut. Jadi untuk apa? Untuk menyedarkan. Kata Imam Ibn Kathir, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan tersebut kerana memberikan peringatan tentang betapa besarnya kejahatan dan dosa mereka. Mana betapa besarnya dosa mereka. Sebab apa? Sebab mereka dah nampak dah keagungan Allah. Mereka dah nampak depan mata. Macam mana disebutkan ayat sebelum ni, wa antum tanzurun, bila mana dibelahkan lautan itu, ni mereka nampak sendiri betapa makna kekuasaan Allah SWT itu, tapi masih lagi berpaling daripada Allah SWT. Maka untuk memberi impaknya, maka Allah menggunakan perkataan itu, dan Nabi Musa menyebutkannya supaya mereka kembali kepada Allah SWT. Makanya Nabi Musa pun bersabda, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Dalam firman Allah SWT, Nabi Musa sebut pada kaum dia, maka kamu bunuhlah diri kamu. Jadi nanti kita masuk sikit kisah tentang ni. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itulah yang terbaik bagi kamu kepada di sisi Allah yang menjadikan kamu. Bari', Allah gunakan lagi sekali perkataan bari'. Jadi fataba 'alaikum, yang mana Allah ni supaya Allah terima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah lah yang paling maha menerima taubat. Makhluk lain, kita sendiri tuan-tuan, nak memaafkan sukar, tapi macam mana hebat, macam mana tinggi mendosa seorang itu pun tetap, kalau dia bertaubat pada Allah, maka dia akan tetap diterima taubatnya selagi mana nyawa belum sampai ke halkum, dan selagi mana matahari belum terbit dari barat. Jadi Allah SWT sentiasa membuka, sehingga mereka ini pun dalam keadaan sebegini zalim terhadap diri mereka,
tetap Allah menerima taubat mereka bagi mereka yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cerita bagaimana kisah ini. Pertama saya nak sentuh tentang kisah macam mana boleh bermulanya mereka sembah patung berhala dengan lebih detail lagi. Untuk mendapatkan lebih detail lagi, Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksudnya menafsirkan perkataan bittikhadhikumul ajlah, mereka mengambil anak patung lembu ini sebagai sembahan mereka. Makanya Allah SWT menceritakan dengan lebih detail pada surah Taha ayat 86 hingga 97, muka surat 789. Jadi kita buka sekejap situ untuk mendapatkan detail tentang kisah ini. 789. Baik. Pada ayat ke-86 surah Taha. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan mendapati betapa Allah SWT menceritakan secara jelas sehinggakan perasaan Nabi Musa pun Allah cerita. Nak sebut kata dan apa Nabi Musa tindakan dia kepada orang yang zalim kepada Allah SWT. Jadi bila mana Nabi Musa AS selesai menerima wahyu daripada Allah SWT, menerima Taurat yang diturunkan secara semuanya, tidak seperti Quran yang beransur-ansur, makanya kembalinya Nabi Musa kepada kaum dia yang duduk dekat je dengan tempat tersebut. Di bahagian disebutkan di bahagian kanan bukit Tursina. Yang nak sebut kata kanan ni mana? Maknanya disebutkan maknanya Nabi Musa AS duduk menerima revelation, mereka duduk di bawah. Jadi disebutkan pada ayat ini, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka balik Nabi Musa melihat mereka ni dah sembah benda lain dah. Maka Nabi Musa berasa marah dan berasa duka cita. Pertama rasa marah, dan kedua rasa sedih kerana mereka ni masih lagi kabur pandangan mereka, tak nak beriman sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dan maknanya tak bersyukur dan maksudnya tak sabar kerana 40 malam. Disebutkan dalam beberapa tafsir sepatut Nabi Musa balik awal sikit, tapi mereka tunggu tak boleh balik. Katanya ekstra 10 hari je, itu pun tak boleh sabar, sehingga akhirnya mereka buat Tuhan lain untuk sembah. Kerana ada unsur-unsur lain juga, ada maksudnya ada ajakan daripada seorang yang bernama Samiri. Jadi kita cerita, makanya Nabi Musa pun berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Makanya Nabi Musa sebut, bukankah Allah ni nak turunkan Taurat ni kepada kamu ni? Bukankah maknanya menjanjikan kamu satu perjanjian baik? Maksud juga adalah Allah janjikan bagi orang beriman ini kebaikan dunia dan akhirat. Tidakkah Allah telah berikan janji tersebut? Dan Allah telah tunjukkan dengan Allah beri nikmat pada kamu. Dengan Nabi Musa pun ulang banyak kali sebelum ni kita baca tentang nikmat-nikmat diberikan kepada kaum Bani Israel. Kenapa kamu buat begitu? Makanya katanya Nabi Musa, afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kata Nabi Musa alaihissalam, patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku, menerima apa yang telah dijanjikan itu, ataupun kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpakan kemurkaan daripada Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku. Maknanya apa? Sebelum Nabi Musa pergi meninggalkan kaum dia, Nabi Musa dah pesan dah supaya kamu kekal beriman pada Allah SWT. Makanya bila turun jadi macam ni, Nabi Musa kata, kamu ni patut ke merasa panjang sungguh pemergian 40 malam, tuan-tuan, bukan lama pun, maknanya lebih kurang sebulan lebih. Tapi itu pun menyebabkan mereka tak sabar dan rasa macam oh Musa dah pergi dah, kita buat jadi pula ajaran baru, jadi sesat pula. Dan sebutkan kata, sedakkah aku pergi ni untuk bawa sesuatu yang dijanjikan Allah yang cukup akan memberikan kebahagiaan bagi kamu, tapi kamu tetap tak sabar dan berpaling daripada Allah SWT.
Makanya mereka jawab kembali kepada Nabi Musa. Tengok ayat 87. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Maka disebutkan pada mereka, pada Nabi Musa, mereka jawab, mereka kata, kami tak menyalahi janji kami kepada kamu dengan kuasa dan ikhtiar kami. Maknanya dia kata, tak ada, kami tak buat, tak menyalahi janji dengan kamu ni. Kamu janji untuk kami beriman, kami tak beriman, cuma sembah ni benda ni. Jadi nak sebut kata mereka berdalih-dalih dengan Nabi Musa AS. Kemudian dia kata apa? Tapi kami telah dibebankan dengan bawa barang-barang perhiasan orang Mesir, dengan supaya kami mencampaknya ke dalam api lalu melakukan demikian. Maka mereka juga Samiri mencampakkan apa yang dibawanya. Di sini bermula seorang yang bernama Samiri. Siapa Samiri ini? Samiri ini disebutkan di dalam sirah merupakan seorang yang mana namanya seorang yang kufur kepada Allah SWT. Yang disebutkan sebelum ni Ustaz Imran cerita, dia ni dulu beriman. Maknanya apa? Dia ikut Nabi Musa AS, pengikut Nabi Musa. Tetapi disebutkan oleh Qatadah bahawa dia ni seorang, maknanya disebutkan bahawa Samiri ni dia berasal daripada sebuah negara lain, iaitu negara Samir, atau dalam bahasa biasanya orang panggil kaum Samaritan. Jadi kaum Samaritan ni dia daripada kaum ini, orang namanya Samiri. Samiri ni dia mempermain-mainkan kaum Bani Israel, dan disebutkan kaum Samaritan memang suka mempermain-mainkan kaum Bani Israel. Di antaranya Samiri inilah sebut kata begitu. Jadi disebutkan bahawa dia ni telah, maknanya sebelum ni pun memang dia sembah berhala. Jadi lepas tu dia jadi pengikut kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, sebab mengikut oleh Nabi Musa dan duduk bersama dengan orang Bani Israel, makanya dia ni menyesatkan orang Bani Israel dengan membawa maksudnya sembahan yang baru yang kita ceritakan sebelum ni. Jadi dia kata apa? Masa mana semua kaum-kaum Bani Israel ini nak keluar daripada Mesir. Rupanya sebelum itu diceritakan, kalau tuan-tuan tengok di bawah tersebut ada tafsirnya di bawah dalam kitab ini. Sebelum mereka tinggalkan Mesir, rupanya beberapa hari selepas pada itu akan berlakunya macam pesta keramaian, macam sebuah sambutan oleh orang Bani Israel. Jadi mereka ni meminjam permata-permata emas-emas daripada orang-orang Mesir. Tapi bila sampai time sebelum sambutan tersebut, makanya Nabi Musa suruh mereka keluar daripada Mesir, dan keadaan itu mereka bawa juga perhiasan-perhiasan ni. Makanya bila mana Nabi Musa ini pergi ke Bukit Tursina, Samiri ni yang memang kerja dia nak menyesatkan orang Bani Israel yang beriman pada Allah, dia ni yang start tu. Dia kata apa? Dia kata, tengok, Nabi Musa tak balik kan, patut dia balik lah, 30 hari tak balik lagi, betul tak? Jadi ni mesti sebab dosa kamu. Sebab dosa kamu pegang harta orang lain. Ni kamu pegang, nampak emas ni, ni bukan kamu punya, betul tak? Jadi ni harta orang lain. Sebab tu Nabi Musa ni tak boleh balik. Jadi dia kata, maka campakkanlah harta ni, kita leburkan dia. Jadi sebenarnya agenda dia untuk membuat berhala. Jadi dia bila semua dah kumpul, kemudian dileburkan. Mereka semua takut, kerana takut, maka Samiri kata, kalau kamu membuang barang-barang ni, mencampakkan ke dalam api, maka Allah akan terima taubat-taubat kamu. Jadi ni orang ni pun ikut kata dia. Dia pun baling, semua baling-baling. Akhirnya sebab tu dia kata pada Nabi Musa, kami campakkan permata, bukan permata, kami campakkan emas-emas ni untuk maknanya sebab apa? Sebab Samiri juga buat macam ni. Jadi kemudian nak sebutkan kata, daripada itu ayat 88, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Kemudian Samiri pun kata, daripada itu orang-orang ni kata, dia kata Samiri daripada emas-emas yang dileburkan tu, dia pun membuat
daripada leburan itu patung seekor anak lembu. Ini ajlah. Kemudian yang mana dia ada rupa dia, dan kemudian kerana emas tu tak cukup banyak, maka patung tu dia berada macam lohong kat tengah-tengah dia, maknanya ada kosong daripada rongga dalam dia, mulut dia sehinggalah ke belakang, maka kosonglah tubuh, menyebabkan adanya disebutkan di sini lahu khuwarun, mengeluarkan bunyi bila angin lalu, dia bunyi bunyi patung lembu ni. Jadi mereka sembah, mereka dengar ada bunyi, ada respon, lebih lagi mereka percaya. Kenapa? Samiri kata, inilah hadza ilahukum, inilah dia Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan inilah Tuhan Musa. Tapi Musa ni dia terlupa. Maknanya apa? Dia lupa ni Tuhan dia, tertinggal. Dia pergi Tur Sina, dia tertinggal kat sini. Inilah Tuhan sebenar yang kita kena sembah. Sebab apa? Tengok dia respon. Bila kamu sembah dia, kamu doa pada dia, dia mengeluarkan bunyi dan suara. Nampak? Padahal nampak sangat dongeng dia kan, tapi orang percaya. Tu maksudnya sebab apa? Cara dia penyampaian dan cara dia cara dia mempengaruhi itu. Maka oleh sebab itu orang-orang yang mana menyesatkan juga, mereka mempunyai orang kata apa, karisma dalam menyesatkan orang. Ada. Pasal apa? Sebab itulah mereka ni disebut sebagai syaitan. Mereka yang ada natijah untuk menyesatkan orang lain. Dan mereka ni di kalangan apa? Di kalangan jin dan juga manusia. Minal jinnati wan nas. Sebab tu kita minta lindung pada maknanya penyesatan begini. Kadang-kadang kata-kata orang pun mampu menyebabkan berubahnya seorang itu. Sebab tu orang beriman kena pandai dan hikmah dalam berbicara. Kena belajar untuk bijak macam mana nak menyampaikan supaya orang dengar tu boleh terkesan dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, akan ditelan dengan orang-orang sebegini. Tapi ini kisahnya maksud nak sebut kata Nabi Musa tinggal sekejap lepas balik, itu pun dah menyebabkan kesesatan. Jadi selepas pada tu Nabi Musa pun dengar dan kemudian disebutkan, afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berfirman, patutkah mereka itu? Maksudnya ini adalah mesej untuk kita. Kamu tengok dia orang ni, patutkah mereka ni tak mahu berfikir sehingga mereka tak nampak? Maknanya apa? Berada mereka dalam keadaan berhala ni tak memberi apa dia. Allah SWT kata bahawa patung itu tak dapat menjawab perkataan mereka. Mereka berkata tak dapat menjawab perkataan mereka. Maksudnya apa? Tidak berkuasa mendatangkan bahaya, ataupun maksudnya tak memberi manfaat langsung kepada mereka. Kalau tak nampak lagi, maksudnya berada dalam keadaan sesat begitu, walaupun dah nampak Allah Subhanahu Taala itu sebagai Tuhan. Makanya sebab itu disebutkan selepas pada itu Nabi Musa AS ni berada dalam keadaan marah. Makanya Nabi Musa AS pun pada selepas itu berjumpa dengan Nabi Harun. Jadi tengok ayat 94. Nabi Musa jumpa Nabi Harun. Nabi Musa disebutkan Nabi Harun apa dia? Sebelum tu Nabi Harun pun sebenarnya telah suruh mereka kembali pada Allah SWT, tapi mereka tak nak. Makanya jumpa Nabi Musa dengan Nabi Harun. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, maknanya wahai adik-beradikku, abangku ke begitu, janganlah engkau merenggut janggutku dan janganlah menarik rambut kepalaku. Mana sebut kata boleh jadi sampai macam tu marah Nabi Musa AS. Maka sebab Nabi Harun kata jangan buat macam ni, jangan tarik janggutku, jangan pegang, jangan tarik kepalaku, kerana marah. Makanya dikata pada Nabi Musa, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sama sendiri, dan kau tidak berhati-hati mengambil berat pesanan yang telah aku berikan. Maknanya apa? Nabi Harun pun risau kepada Nabi Musa. Sebab apa Nabi Musa ni? Sebab itulah Nabi Musa ni minta Nabi Harun teman dia. Tuan-tuan faham tak? Kerana Nabi Musa ni dia ada macam, dia gini, dia marah ni sebab dia kuat, tuan-tuan. Nabi Musa ni diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah maknanya dia menumbuk batu sehingga batu tu berbekas batu tu dengan lekuk tangan dia. Dan dicerita juga dalam Quran bagaimana Nabi Musa tumbuk seorang, dia tumbuk sekali mati terus orang tu. Nak sebut kata betapa kuat Nabi Musa ni, sehingga kan bila mana nak wafat sekalipun berjumpa dengan, disebut oleh Nabi SAW, sampaikan malaikat maut nak jumpa Nabi Musa ni. Kemudian Nabi Musa ni dia tanya malaikat maut, kamu datang nak buat apa? Aku datang nak cabut nyawa kamu. Maka Nabi Musa disebut dia lempang malaikat maut tu sampai buta malaikat maut tu. Balik jumpa Allah mengadu, dia kata, ya Allah, kenapa kau hantar aku pada orang yang tak mau mati ni? Sebenarnya Nabi Musa bukan tak mau mati, tapi rasakan bahawa tugas dia belum selesai. Dia nak sebut kata kisah tu ada lagi beberapa kesimpulan. Akhirnya Allah pulihkan malaikat maut dan kembali dia untuk berbicara dengan Nabi Musa. Dan bila deal akhir Nabi Musa kata apa? Tak, kau cabutlah nama aku sekarang. Nanti nak sebut kata kuat Nabi Musa ni. Dan Nabi Harun ni risau, takut kau marah-marah aku kena nanti. Pasal apa kau tinggalkan amanah pada aku? Bukan aku tak buat, tapi dia orang tak nak ikut. Jadi untuk memahamkan Nabi Musa. Dan nak sebut kata Nabi Harun, semasa Nabi Musa menegur Nabi Harun dengan marahnya, maksudnya Nabi Musa ada kemarahan sikit, Nabi Harun jawab dengan lemah lembut. Sebab itulah Nabi Musa suruh Nabi Harun teman dia jumpa Fir'aun. Kalau tak, nanti aku tak boleh bicara dengan baik. Berasa sempit dada, maknanya ada rasa kemarahan dan mungkin sebagainya, wallahu alam. Tapi Nabi Harun ni Allah jadikan teman pada Nabi Musa untuk menenangkan dan untuk memastikan Nabi Musa sentiasa berada dalam, maknanya betul tujuan dia. Dan maksudnya bukan Nabi Musa ni maksud melakukan dosa sebagainya, maksud supaya jelas apa yang disampaikan tu dan jelas mengikut apa yang Allah SWT telah perintahkan. Sebab tu kita pun disuruh untuk mencari sahabat-sahabat sebegini. Disebut Nabi SAW pun ada temannya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, duduk bersama dengan Nabi ketika hijrah Nabi. Teman-teman begini perlu ada dalam kehidupan. Disebut sebagai suhbah, teman yang bukan mereka ni duk asyik puji kita je, asyik puji. Yang ni siapa dia? Orang-orang munafikin, puji Nabi ni, padahal lah hati tak beriman pada Allah SWT dan berdendam pula pada Nabi. Dan kita ni dalam kehidupan orang beriman kena cari suhbah. Suhbah ni apa? Orang yang boleh duduk menasihat, mengkritik kita, yang boleh kritik kesalahan kita. Dan mereka ni sebab apa? Sebab sayang kita dan nak kita duduk pada jalan yang benar, yang lurus. Antaranya mencari guru-guru yang alim duduk bersama dengan dia, supaya sentiasa mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang berilmu dan sebagainya. Jadi ini antaranya Nabi Musa ada Nabi Harun sebagai suhbah, peneman dia yang sentiasa mengingatkan dia kembali supaya tidak beremosi dan sebagainya. Yang ini antara nasihat ni. Makanya Allah ketujuh tuan. Jadi saya sambung sikit lagi boleh insya-Allah Baik. Lepas pada tu Nabi Musa terus jumpa Samiri, sebab dia tahu semua ni angkara Samiri. Jumpa dengan Samiri dan keadaan yang sama, masih lagi ada kemarahan kerana dia berpaling dari Allah dan dia ni lah sebabnya. Maka berkata Nabi Musa AS, qala fama khatubuka ya Samiri. Sudah Nabi Musa mana hadapkan kemarahan kepada Samiri, lalu bertanya, apa pula hal kamu wahai Samiri? Mana ayat tu, fama khatubuka ya Samiri tu macam ayat marah tu. Ayat tu kata, kau ni apa hal ni? Apa hal buat hal macam ni kan? Aku pergi sekejap je kau boleh buat sampai ramai orang ni sembah kepada mereka yang sebelum ni beriman, dah sembah patung berhala. Makanya Samiri pun kata dalam ayat seterusnya ni, saya singkahkanlah tuan-tuan. Makanya dia kata apa? Dia kata, aku mengetahui dan menyadari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Dia kata apa? Masa mana kamu lalu tu, aku nampak ada Jibril naik kuda. Dia buat cerita dia lah. Dia kata, dan daripada kesan jejak langkah tu, Jibril tu yang disebutkan tafsir, dia nampak Jibril ni jadi seperti manusia. Wallahu alam. Dia sendiri mereka. Dan kemudian dia kata, aku pun ambil segenggam daripada pasir tu, daripada pasir jejak Jibril tu, kemudian aku simpan. Dan kemudian bila mana mereka ni bakar semua mah-mah, aku campakkan ke dalam mah-mah tersebut, maka bercampurnya menjadi satu. Maknanya dia kata apa? Dia sendiri kata wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku ikut apa yang aku rasa, fikir nafsu aku.
Nafsu aku sebut gitu, aku buat begitu. Dia kata pada Nabi Musa. Berani lagi dia cakap Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun dengan marah ni, Nabi Musa kata dia, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Kamu wahai Samiri, kamu pergi. Maknanya pergi kamu. Pulau, makna kamu diusir dan dipulaukan. Keluar daripada tempat ni. Jangan ikut lagi aku dan kaum Bani Israel ini. Dan sungguhnya kamu ditetapkan bagi kamu untuk berkata dalam hidup dunia kamu ini. Kamu akan sentiasa kata, jangan sentuh aku. La misas. Orang sentuh, orang cakap dengan dia boleh cakap tu ya. Lepas pada tu Nabi Musa kata, kamu boleh cakap la misas. La misas ni maksudnya jauh diri pada aku. Belah-belah dia kata. Macam itulah lebih kurang. Jangan dekat, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ada tafsir sebut kata, dalam tafsir ni kata dia dapat penyakit yang menyebabkan dia sentiasa penyakit yang berjangkit yang cukup dahsyat sehingga dia ni sentiasa minta orang jauh pada dia. Dia kata begitu. Dan ada daripada ayat ni kita faham bahawa dia tak boleh cakap benda lain kecuali dia kata la misas sampai dia mati. Dan bayangkan, dia tak boleh cakap benda lain kecuali jauhkan diri padaku. Jadi di sinilah Allah SWT sebut bagaimana sungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu lagi balasan akhirat yang kau sekali-sekali tak terlepas darinya. Mana dah dapat balasan dunia, akhirat pun dapat agam. Maknanya Allah tak terima dah dia punya taubat dia. Maksudnya sebab apa? Dia telah melakukan kesalahan yang amat besar. Jadi lepas pada ni kita lihat balik kembali surah Baqarah tadi. Jadi Samiri pun telah meninggalkan, maka tertinggalnya kaum Bani Israel tadi yang telah melakukan kesilapan dan kesalahan. Makanya mereka ini disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri bertaubat kepada Allah SWT dan tanya pada Nabi Musa, macam mana kami ni nak diterima taubat oleh Allah SWT. Maka sebab itu Nabi Musa pun berkata, kerana ini disebutkan arahan daripada Allah pada syariat yang terdahulu. Sekarang tak ada. Yang dulu dia kata, Nabi Musa pun kata, fatubu ila barikum, kembalilah bertaubat. Maknanya jangan kamu ulang lagi perbuatan ni. Nak kamu taubat pada Allah dengan kata faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Nanti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Kathir, antaranya disebutkan oleh seorang mufassirin kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, merupakan salah seorang juga di kalangan tabi'in, nyatakan bahawa bila mana Nabi Musa balik jadi sedemikian, kemudian Nabi Musa pun maknanya mereka ni nak bertaubat pada Allah Subhanahu taala. Makanya Nabi Musa kata faqala lahum Musa intaliqu ila mau'idi rabbikum. Maknanya panggil semua orang-orang yang tak sembah, yang maknanya beriman. Kemudian Nabi Musa pun berkata faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, yang ayat tadi itu. Maka bunuhlah diri kamu, dengan erti kata Nabi Musa telah menghimpunkan orang yang bertaubat, orang yang tak menyembah berhala, tak berdosa. Maka Nabi Musa suruh mereka ni pegang segala senjata mereka ada, pedang, pisau, parang, semua sekali. Kemudian bila mereka semua pegang, maka orang yang nak bertaubat tadi berimpun di depan. Dalam makna tafsir ni sebut. Jadi ni pendapat daripada Abdul Rahman bin Zaid dan juga disebut dalam Ibnu Kathir. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab tu, dia sebut begitu. Makanya bila semua pegang, maka Allah SWT menurunkan yang sebutkan mereka yang pegang senjata yang Nabi Musa pilih kalangan mereka yang tak menyembah berhala ni seramai 70 orang. Mereka sembah, mereka pegang senjata, dan Allah SWT turunkan kabut macam awan yang gelap di kalangan tu sehingga tak nampak. Maka mereka pun meluru dengan membunuh orang-orang yang telah pun nak bertaubat pada Allah SWT ni di kalangan kaum Bani Israel. Kemudian bunuhlah mereka sehingga kan disebut di kalangan tu ada yang membunuh sendiri ayahnya, membunuh sendiri maknanya adik-beradiknya, sehingga maknanya dalam keadaan mereka tak nampak dan mereka tak tahu itu pun sebenarnya di kalangan ahli keluarga mereka. Ini tanda nak kembali pada Allah. Tuan-tuan tengok sukarnya nak bertaubat zaman dulu. Zaman kita nak taubat macam mana? Kita berdoa pada Allah, minta bertaubat sungguh-sungguh. Kalau menangis minta Allah nak kembali pada Allah, akan terima taubat kita. Tapi orang Bani Israel tengok zaman dulu nak taubat kena bunuh diri macam tu, bunuh mereka-mereka ni. Maka disebutkan matilah semua, seramai hampir 70,000 orang. Ramai tuan-tuan dirahmati Allah. Sehingga kan maknanya nangislah Nabi Musa dengan Nabi Harun, kerana Allah maknanya mati mereka ni ramai sebegini. Kemudian di kalangan mereka ada juga yang tidak mati.
Maka menangis ni Allah SWT pun berkata bahawa, Allah firman bahawa kamu wahai Musa dan Harun, kenapa kamu nak sedih? Kerana mereka ni yang mati ni, mereka mati syahid dan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Sedang mereka yang tak mati dan lepas mana awan kabut tu hilang, maka mereka itu telah diterima taubat oleh Allah SWT. Makanya mereka ini pun masa mana maka berdoa pun berkata fataba alaikum, yang ayat tadi tu pada ayat yang ke-54 itu, yang ayat akhir itu disebut fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Mereka yang tinggal tu pun menyebutkan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat itu, dan taubat mereka itu yang mati itu, dan sungguhnya dialah Maha pengampun dan penerima taubat. Jadi nak sebut kata macam tu keadaan mereka bertaubat pada Allah SWT, sehingga kan sanggup untuk mereka ni mati. Sebab apa? Nak Allah terima taubat mereka, dan mereka ni mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, dan disebut dalam tafsir itu sebagai mati yang syahid, dan Allah telah terima taubat mereka. Jadi nak sebutkan kata itu adalah kisah pada yang pada ayat ke-40 pada ayat ke-54 ini, dan insya-Allah semoga segala apa yang kita bicarakan dapat memperoleh kebaikan bagi diri kita untuk sama-sama kita amalkan dan kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sentiasalah kita untuk sentiasa beristighfar kepada Allah, memohon taubat pada Allah atas dosa-dosa kita. Semoga masa itu masa kita bertaubat itu Allah SWT mengampunkan semua dosa-dosa kita dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bersih daripada dosa. Dan semoga dengan itu juga kita hidup dengan mana keimanan pada Allah SWT, dan mati kita juga dengan keampunan dan keimanan kepada Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik pada Allah SWT. Sekiranya saya ada kekhilafan saya mohon maaf, mohon ampun. Berilah teguran kepada saya fakir ini. Semoga Allah SWT memberkati dan merahmati apa yang telah kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk. Jauhkanlah kami daripada kami tidak mampu menanggung nafsu kami, ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada doa yang tidak mustajab. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk memahami ilmu agamamu, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami ayat-ayat daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Tuhan, mudahkanlah kami untuk beramal dengannya, ya Allah. Berilah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Selamatkanlah saudara kami di Palestin, dan selamatkanlah kami daripada mana-mana bala bencana ataupun kerosakan, dan berilah peliharalah iman kami supaya kami menjadi di kalangan orang yang bertakwa bersama dengan ahli keluarga kami, ya Allah. Semoga kami berhimpun di jannah-Mu dengan redha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.